Hi, Assalamualaikum. So after a long break, we are going to resume our lesson on chapter 9, straight line. So this is video part 1. Before we go any further to this topic, I would like to give a flashback on what you have learned previously. Okay, in Form 2, you have learned how to draw the graph of linear function and non-linear function by constructing a table of values of related function. Okay, so basically in Form 2, you have learned 4 types of function, which is 1, we have linear function, second, quadratic, cubic, and reciprocal. Okay, alright. Among these 4 types of function, only one are linear function. Okay, because linear function are those graph is a straight line. Okay, straight line. Antara keempat-empat ini saja yang straight line. Okay, so 3 ini adalah non-linear function. So basically in this topic we are going to focus on this one. Okay, linear function. Okay, alright. Secara umumnya, okay, equation yang awak akan belajar, awak akan tengok dekat y dengan x, kuasa dia mesti 1. Okay, itu memang wajib. Okay, dia takkan jadi x kuasa 2 ataupun x kuasa 3 ataupun apa-apa kuasa sekalipun. Dia mesti x dengan y mesti kuasa 1 sahaja. Okay, itu syarat yang paling penting dalam bab ini. Alright. Okay, for the first one, we are going to learn how to create the equation of a straight line. Okay, macam mana nak buat equation of a straight line. Okay, untuk buat equation of a straight line, okay, you have to know the relationship between equation of a straight line with gradient and y-intercept. Okay, last year pun in Form 2 you have learned about gradient. Okay, kecerunan M. Alright, kita akan guna balik dalam bab ini. Okay, alright. So kita ada 2 example here, example 1 and example 2. We are going to focus on example 1 dulu. Okay, y equal to 3x plus 6. Okay, kita tengok apa relationship between equation of straight line ni. Ini equation of straight line ni. Okay, kita nak tengok relationship between equation of straight line dengan gradient and y-intercept. Okay. Alright, untuk mengetahui relationship tersebut, kita perlu tukarkan kita punya equation ke dalam bentuk graf. Okay, so kita ada function kita tadi adalah y equal to 3x plus 6. Okay, y equal to 3x plus 6 ni kita kena tukar ke dalam bentuk graf. Okay, kita dah belajar tahun lepas. Okay, untuk tukar ke dalam bentuk graf, first kali kita kena buat table of values. Okay, ini table of values. Saya dah setkan nilai x, okay, dari negatif 3 sampai 3. Okay, so kita perlu cari nilai y. Okay, ingat lagi tak macam mana nak buat? Okay, tekan calculator sahaja. Alright, so kita ada 3x tambah 6. So tekan 3 and then cari x plus 6. Okay, function kita dah ada. Alright, so masukkan value saja. Tekan calculate. Tekan calculate. X nilai pertamanya adalah negatif 3. Tekan sama dengan. So keluar negatif 3. Okay, and then masukkan nilai x equal to negatif 2 pula. Tekan balik calculate. Okay, x is equal to negatif 2. Tekan sama dengan. So dapat kosong. Okay, and then teruskan sampai habis. So dia akan jadi negatif 3, kosong. Sini dia akan jadi 3, 6, 9, 12, 15. Okay, so kita dah siap table of value. Okay, table of value kita masukkan plot dekat dalam Cartesian plane. Okay, so the first point is negative 3, negative 3. Okay, dekat mana? Negative 3, negative 3 dekat sini. Okay, next one is negative 2, 0. Okay, x negative 2, y 0. So dekat sini. And then negative 1, 3, 0, 6. Sorry, 0, 6 dekat sini. Okay.
and then 1 9 dekat sini, 2 12 and 3 15. Okey. Lepas tu kita sambung saja kita punya line ini. So kita dapat straight line dekat sini. Okey. Right. First step dah siap. Okey, dah siap. Right. Dari graf ini, dari straight line ini, kita perlu tengok mana gradient dia, mana y-intercept dia. Okey. Dalam gradient kita belajar ada 3 formula. Okey. Tapi ini saya tunjuk 2 saja. Okey, the first one is m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, ataupun m is equal to m gradient is equal to negative y-intercept over x-intercept. Okey, saya guna formula yang ini saja dulu. Okey. Y2, Y1 dekat mana? Tak kisah, dekat mana-mana sekalipun. Okey, awak cuma perlu pilih 2 point saja. Okey, tak kisah mana-mana point saja. Awak nak pilih point yang ni 1, point ni yang 2. Ataupun point ni 1, point ni 2. Ataupun sini 1, sini 2. Tak kisah mana-mana saja, asalkan 2 point yang ada dekat dalam line ini. Okey. So contoh saya buat sini point 1. Ini point 2. Okey, so sini koordinatnya adalah 3, 15. Dan ini pula koordinatnya adalah negative 2, 0. Okey. So awak tentukan mana satu y2, mana satu y1. Okey. Katakan ini adalah y2 awak. Y2. So sini akan jadi y1. So kalau sini y2, sini akan jadi x2. Sini akan jadi x1. So masukkan dalam formula. Okey, formula saya pakai formula yang ini. So m equal to y2 is 0 minus y1 is 15. Okay, x2 is negative 2 minus x1 is 3. So kita akan dapat negative 15 over negative 5. Okay. So negative 15 bagi 5, kita akan dapat negative 5. So m awak adalah 5. Sorry 3. Okay, negatif 15 bagi negatif 5, kita dapat 3. Okay, so m awak adalah 3. So y-intercept pula, y-intercept adalah di mana garisan ini bersilang dekat paksi y. So dia bersilang dekat 6. So y-intercept adalah 6. Okay, kita tengok balik kita punya function y equal to 3x plus 6. Okay, m kita dapat 3 and y-intercept kita dapat 6. So dekat dalam ni kita boleh terus tengok sebenarnya. Okay, ini sebenarnya kita punya m, ini kita punya y-intercept. Okay, apa yang saya buat ni, saya nak tunjuk sebenarnya kita boleh terus tengok dari kita punya equation. Okay, so kalau contoh yang kedua tadi, okay, kita ada y equal to negative 5x plus 2. So sebenarnya ini adalah kita punya m, ini adalah kita punya y-intercept. Okay, so untuk yang ini m nya adalah negative 5, y-intercept adalah 2. Macam tu saja. So conclusionnya untuk equation of straight line dari y equal to mx plus c. Okay, y equal to mx plus c. Okay, ini adalah bentuk umum dia, general form untuk equation of straight line. Okay, dia mesti dalam bentuk macam ni.
Okay. So contoh tadi kita ada y equal to 3x plus 6. So 3 tu adalah M, 6 itu adalah C. Okay. Ini adalah general form untuk straight line. Okay. Kita cuba tengok bentuk lain untuk straight line. Okay. Yang tadi kita belajar, straight line kita menegak macam ni. Okay. Ada juga yang turun macam ni. Alright. Okay. Yang ni pula macam mana kalau bentuk x is equal to h. Okay. Contoh cikgu ada x is equal to 2. So maksudnya semua nilai mesti x sama dengan 2. Kalau kita tengok dekat sini, x2 dekat sini. Okay. So kalau x is equal to 2, maksudnya dia menegak macam ni. Okay. Ini maksudnya garisan ini parallel to y axis. Okay. X is equal to negative 3. Dia akan menegak macam ni. Okay. So parallel to y axis. Kalau y equal to h, okay, contoh y equal to 3. Dekat paksi y, 3 dekat sini. So dia akan melintang macam ni. Kalau y equal to negative 2, dia melintang macam ni. So kalau y equal to h, dia akan parallel to x axis. Alright, kita cuba buat exercise dulu sikit. Okay, determine the gradient and y-intercept from the given equation of a straight line. Okay, so first one, kita ada y equal to 2x plus 9. Okay, so kita dah tahu general form kita adalah y equal to mx plus c. Mesti bentuk macam ni. So kita boleh terus tengok dia punya m dengan c. Okay, so dekat sini kita compare m sama dengan 2, c sama dengan, ataupun y-intercept sama dengan 9. Macam tu saja. Okay. Alright, ini first example. Untuk yang kedua, kita tengok 3x sama dengan negatif 2x tambah 12. Okay. Kita punya general form adalah y equal to mx plus c. Awak kena ingat y equal to mx plus c ni memang awak pakai sampai bila lah kot. Okay. Alright. Kita ada equation. Okay. Tengok. Kalau equation of straight line, awal-awal tadi cikgu cakap kuasa untuk y, kuasa untuk x mesti 1. Okay. Tapi dekat depan ni tak kisah, kita boleh tukar. Okay. Dengan syarat kuasa y, kuasa x mesti 1. Alright. Tapi 3y ni masih bukan dalam bentuk y equal to mx plus c. So macam mana kita nak tukar? Okay. Kita nak y sahaja dekat depan. 3 ni kita tak nak. Okay. 3 y, macam mana nak jadikan y sahaja? Okay. Kita kena bahagikan dengan 3. So 3y bahagi dengan 3. Alright. Kalau kita buat dekat sebelah kiri, kita mesti buat dekat sebelah kanan. So apa yang kita buat dekat sebelah kiri, kita bahagikan dengan 3. So belah kanan pun mesti semua kena bahagi dengan 3. Okay. So negatif 2x kena bahagi dengan 3. 12 pun kena bahagi dengan 3. Okay. So 3y bahagi 3, kita akan dapat y. Negatif 2x bahagi 3, kita akan dapat negatif 2 over 3x plus 12 bahagi 3, kita akan dapat 4. Okay. So dah bentuk general form y equal to mx plus c. So m kita adalah negatif 2 over 3, y-intercept adalah 4. Okay. Negatif tak salah. Okay. Tak semestinya salah. Kita dah belajar sebelum ni. Okay. Apa maksud negatif m? Okay. Saya review sikit. Saya flashback sikit. Okay. Kita dah belajar macam mana nak ingat. Kalau menegak macam ni, dia akan jadi positif untuk gradient. Okay. M. Kalau turun macam ni, dia akan jadi negatif. Kalau menegak macam ni,
M dia adalah infinity. Okey, kalau melintang macam ni, M dia adalah kosong. Okey, ingat lagi tak? Ini jadi muka. Okey, please saya ingat balik. Alright. Okay, saya nak awak cuba buat untuk example 3 dengan example 4. Okay, 2y equal to 2x plus 4 and negative 4y equal to negative 2x plus 5. Okay, cuba buat dua example yang ini. Right, first kali kita tengok untuk yang bentuk kedua, ax plus by equal to c. Okay, so example-nya kita ada 2x plus 3y equal to 6. So A adalah 2, B is 3 and C is 6. Okay, untuk bentuk macam ni, apa yang kita kena buat, kita perlu tahu, okay, apa yang akan jadi dekat X kalau Y tu kosong, and apa akan jadi dekat Y kalau X tu kosong. Okay, so when Y equal to 0, okay, apabila Y sama dengan 0, sudah akan jadi 2x tambah 3y jadi kosong sama dengan 6. So 2x 3 darab kosong jadi kosong sama dengan 6. So x sama dengan 6 bahagi 2. So dia akan jadi 3. Okay, ini kalau y sama dengan kosong. Macam mana pula kalau when x is equal to 0? Okay, so 2x jadi 0 plus 3y equal to 6. So 2 times 0 equal to 0 plus 3y equal to 6. So y equal to 6 over 3 equal to 2. Okay, so kita tengok, kita dapat x sama dengan 3, y sama dengan 2. Apa benda 2 ni? Ini adalah x-intercept, ini adalah y-intercept. So kalau kita tengok dekat dalam kita punya equation, okay, 2x plus 3y sama dengan 6. So 2 ini dia akan jadi y-intercept. Okay, 3 pula dia akan jadi x-intercept. Alright. Okay, itu conclusionnya. Okay, lepas ni kalau jumpa form yang ni, kita boleh tengok A ni adalah 2, iaitu 2 adalah y-intercept, B adalah x-intercept. Okay, so conclusionnya, okay, untuk ax plus by sama dengan c, okay, kalau kita ada dalam bentuk macam ni, kita boleh tahu A ni akan jadi y-intercept, B akan jadi x-intercept. Kita tengok pula untuk form ketiga. Okay, x over a plus y over b equal to 1. Awak kena ingat ini mesti 1, wajib jadi 1. Okay, kalau contoh x over 4 plus y over 3 equal to 10, contoh, ini takkan jadi dia sebab bukan 1. Tapi sekarang kita ada x over 4 plus y over 3 equal to 1. So ini mengikut syarat untuk form yang ketiga. Okay, untuk form yang ketiga ni pun sama juga, kita kena buat, kita kena tengok apa jadi dekat x kalau y equal to 0 and apa jadi dekat y kalau x is equal to 0. Okay, so when y equal to 0, so x over 4 plus 0 over 3 is equal to 1. Okay, so 0 over 3 is equal to 0. So tinggal x over 4 equal to 1. So x equal to 1 times by 4 darab 4. Okay, yang kedua, when x is equal to 0, so 0 over 4 plus y over 3 is equal to 1. Sama juga, 0 over 4 is equal to 0. So tinggal y over 3 equal to 1. 3 times by 1 is equal to 3. Okay, so kita tengok balik dekat sini. Okay, x over 4 plus y over 3 is equal to 1. So 4 iaitu A, dia akan jadi x-intercept. B iaitu 3, dia akan jadi y-intercept. Dia terbalik dengan yang tadi.
Okay, so conclusionnya adalah, okay, conclusionnya X over A akan jadi X intercept, Y over B equal to 1, B akan jadi Y intercept. Right? Right, we have learned all of the 3 types of general equation for straight line. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tukar form of straight line equation tersebut. Okay, contohnya kita ada y equal to mx plus c, kita nak tukar ke dalam bentuk kedua, iaitu ax plus by equal to c, and bentuk ketiga x over a tambah y over b equal to 1. Okay, dari y equal to mx plus c, okay, nak tukar ke dalam bentuk form kedua dengan form ketiga. Alright, okay, kita tengok yang pertama. Okay, nak tukar ke dalam bentuk ax plus by equal to c. Okay, kita ada y equal to 2x plus 8. Alright, kita tengok untuk form kedua ni, x dengan y ada dekat sebelah kiri. Untuk y equal to mx plus c, hanya y sahaja dekat sebelah kiri. So apa kita kena buat? Kita kena pindahkan x ni ke sebelah kiri. Okay, so pindah negatif akan jadi positif. So 2x plus y equal to 8. Okay, dah jadi dalam bentuk yang kedua. Okay, so a awak adalah 2, b awak adalah 1. 1 darab y sama dengan y, sama dengan c sama dengan 8. Okay, ini ke dalam bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga iaitu x over a plus y over b equal to 1. Okay, sama juga sebelah kiri untuk form ketiga dia ada x dengan y, tapi kita ada y sahaja. So apa kita kena buat? Kita kena pindah juga. Okay, so 2x pindah ke sebelah kiri, dah akan jadi 2x plus y equal to 8. Okay, alright, tapi tak selesai lagi, sebab syarat untuk jadi form ketiga sebelah kanan dia mesti 1, tapi kita ada 8. So apa kita kena buat? 8 macam mana nak jadi 1? Kita kena bahagi dengan nombor dia sendiri. Okay, 8 nak jadi 1 kena bahagi dengan nombor dia sendiri. So 8 kena bahagi dengan 8. Okay, 8 bahagi dengan 8. Kalau sebelah kanan kita bahagi dengan 8, sebelah kiri pun semua kena bagi dengan 8. So y bahagi 8, 2x bahagi 8. So 2 bahagi 8 dapat x over 4 plus y over 8 equal to 8 bahagi 8 dapat 1. So dah jadi dalam bentuk x over a plus y over b equal to 1. Okay, so a awak akan jadi 4, b awak akan jadi 8. Okay, and then 1. Alright. Okay, cuba buat untuk example kedua. Tukarkan ke dalam bentuk ax plus by equal to c, and x over a tambah y over b equal to 1 untuk example kedua. Alright, yang tadi kita belajar macam mana dari y equal to mx plus c tukar ke dalam bentuk ax plus by equal to c dengan x over a plus b over y equal to 1. Sekarang kita nak tengok macam mana kalau dari x over a plus y over b equal to 1 tukar ke dalam bentuk ax plus by equal to c, dan juga kepada dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay, so kita ada example 1. Kita ada nombor 1, kita ada x over 6 plus y over 3 equal to 1. Okay, tukar ke dalam bentuk ax plus by equal to c. Alright. Alright, untuk yang ini, okay, kita kena samakan dengan dia punya penyebut. Okay, untuk x penyebutnya adalah 6, y penyebutnya adalah 3. So common factor, highest common factor untuk 6 dengan 3 adalah 6. So 3 macam mana nak jadi 6? Kita kena darab dengan 2.
Okay, 3 darab dengan 2, Y pun kena darab dengan 2. Okay. So X over 6, okay, Y darab 2 dah akan jadi 2Y, 3 darab 2 dah akan jadi 6, sama dengan 1. So penyebut dah sama, kita boleh samakan. So X tambah 2Y sama dengan 1. 6 pindah sebelah kanan, 6 bahagi dah akan pindah ke jadi darab. So X tambah 2Y sama dengan 1 darab 6 akan jadi 6. So dah tukar ke dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. A awak adalah 1, B awak adalah 2, and C awak adalah 6. Okay, ini ke dalam bentuk form kedua. Untuk form ketiga, untuk form pertama, sorry, okay, Y equal to MX plus C. Okay. Untuk yang form pertama ni, kita boleh terus ambil yang ini. Okay. Untuk form pertama, Y equal to MX plus C, sebelah kiri dia ada Y sahaja. Okay. Tapi yang ni kita ada X, kita ada 2. So kita pindahkan dari X tambah 2Y sama dengan 6. Okay, pindahkan X dulu ke sebelah sini, dia akan jadi tinggal 2X sama dengan positif, pindah dia akan jadi negatif, X plus 6. Okay. And then 2 ni kita tak nak. So 2 ni nak jadi 1, kita kena bahagi dengan 2. Okay. Kalau sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan semua kena bahagi dengan 2. Okay. So 2 bahagi 2 dapat 1Y. Okay. Negatif X over 2 ataupun negatif 1 per 2X tambah dengan 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okay. So M awak adalah negatif 1 over 2. Okay. C awak adalah 3. Right. Cuba buat soalan yang kedua. Right. Yang ni pula kita nak tengok dari form kedua nak tukar ke dalam form ketiga dan form pertama. Okay. Okay, kita ada 2X plus 3Y sama dengan 12. Untuk form ketiga, sebelah kanan dia mesti 1. Okay, so apa kita kena buat? 12 ni mesti tukar kepada dalam 1. So 12 nak jadi 1, mesti bahagikan dengan nombor dia sendiri. So 12 bahagi dengan 12. Kalau kanan bahagi 12, sebelah kiri semua mesti kena bahagi dengan 12. Okay, so 2 bahagi 12 akan dapat 1 per 6. Okay, 3 bahagi 12 dapat 4. Okay, 12 bahagi 12 dapat 1. So dah dapat dalam bentuk X over A plus Y over B equal to 1, where A awak adalah 6, B awak adalah 4. Okay. Nak tukar pula ke dalam bentuk MX, Y equal to MX plus C. Okay. Kita ada 2X plus 3Y sama dengan 12. Okay. Untuk form pertama, dia mesti Y sahaja yang ada kat sebelah kiri. Okay. So kita kena pindahkan yang selain daripada yang itu. So pertama sekali kita pindahkan 2X. So dia akan jadi 3Y positif, pindah akan jadi negatif 2X plus 12. Okay. 3 ini nak hilangkan 3, mesti bahagikan dengan 3. Kalau kiri bahagi 3, kanan kena bahagi 3. So 3 bahagi 3 dapat 1. 1 darab Y sama dengan Y. Negatif 2 per 3X tambah 12 bahagi 3 dapat 4. Okay, so dah dapat M awak adalah negatif 2 per 3, C awak adalah 4. Okay, so that's the end of part 1. Okay, I hope you guys can can watch the video and do all the exercise given. Okay, I will upload part 2 video very soon. Okay, see you. Thank you.